Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 5. Baik, video ini mengenai jawapan kertas subjektif, gerak gempur, pusingan 1. Di halaman yang pertama, isikan tempat kosong bagi maksud kitab. Kitab ialah kalam Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang menjadi panduan manusia dan mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Kemudian, tandakan betul atau pangkah pada pernyataan di bawah. Yang pertama, terdapat 5 buah kitab yang wajib diketahui. Jawapan dia salah kerana hanya 4 buah kitab sahaja yang wajib diketahui, iaitu Injil, Taurat, Zabur dan Al-Quran. Kedua, selepas Al-Quran ada lagi kitab lain yang diturunkan. Jawapan dia salah kerana selepas Al-Quran tidak ada lagi kitab yang diturunkan. Yang ketiga, wajib percaya bahawa kitab suci Allah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Okey, betul. Keempat, kitab diturunkan kepada Rasul. Berbeza-beza mengikut keadaan kaum mereka. Betul. Kelima, kitab-kitab yang diturunkan menjadi petunjuk kepada manusia ke jalan yang benar. Betul. Kemudian halaman yang kedua, jawab semua soalan berikut. Soalan yang pertama, tulis erti kitab menurut istilah. Kitab ialah kalam Allah yang mengandungi panduan untuk manusia. Diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Boleh rujuk di nota padat halaman 2. Kemudian, nyatakan kelebihan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat teragung. Al-Quran juga mengandungi pelbagai ilmu. Selain itu, Al-Quran juga mengandungi syifa, penawar bagi segala penyakit dan lain-lain. Boleh tengok di nota padat halaman 3. Soalan yang ketiga, 2 kelebihan beriman dengan kitab. Pertama, mengenal Allah sebagai pencipta. Kedua, mendapat petunjuk jalan kebenaran. Nota padat di halaman 5. Soalan yang keempat, apakah perbezaan antara kitab dan suhuf? Kitab ialah kalam Allah yang mengandungi panduan untuk manusia, diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Manakala suhuf ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang menjadi panduan manusia dan tidak mengandungi peraturan hidup yang lengkap. Boleh rujuk di nota padat halaman 2 hingga 4. Baik, untuk halaman 3, saya rasa tidak ada masalah kerana nama Rasul dan kitab ni senang sahaja. Hanya perlu hafal. Okey. Kemudian soalan yang ke-6 di halaman 3. Bagaimanakah keadaan mereka yang tidak beriman dengan kitab-kitab Allah? Mereka sesat sepanjang hidup. Jiwa mereka tidak tenang. Okey, dan lain-lain. Boleh rujuk di nota padat halaman 5. Baik, kemudian padankan nama hari kiamat dan maksudnya. Untuk nama-nama hari kiamat ni, perkataan dia dalam bahasa Arab tidak untuk kita menghafal supaya kita faham apa maksud dia. Contoh yang pertama ni, Yaumul Ba'thi. Jawapan dia adalah hari kebangkitan. Kedua, Yaumul Hisab. Okay, bila tengok hisab, mesti hitung, kira. Hari perhitungan. Ketiga, Yaumul Zalzalah. Hari goncangan. Keempat, Yaumul Jaza. Hari pembalasan. Yang kelima, Yaumul Hash. Hari perhimpunan. Boleh rujuk di buku teks Tauhid tahun 4, halaman 44 ataupun di nota padat. Baik, untuk muka surat yang terakhir sekali, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang pertama, kita wajib beriman dengan hari kiamat. Kedua, hari kiamat ialah hari kemusnahan alam ini. Ketiga, hanya Allah yang tahu bila berlakunya hari kiamat. Keempat, percaya kepada hari kiamat merupakan satu daripada rukun iman. Kelima, satu daripada nama hari kiamat ialah Yaumul Hisab yang bermaksud hari perhitungan. Keenam, hari kebangkitan semula makhluk selepas hancur alam.
Ketujuh, keadilan manusia terbatas dan boleh dimanipulasi. 8. Orang yang beriman dengan hari kiamat sentiasa taat perintah Allah. Boleh rujuk di buku teks Tauhid tahun 4 halaman 40 hingga 45 ataupun di nota padat. Baik, untuk jawapan kertas subjektif gerak gempur pusingan 1 ini daripada Tauhid tahun 1 hinggalah tahun 3. Baik, itu sahaja video untuk jawapan gerak gempur pusingan 1 subjektif. Untuk jawapan gerak gempur pusingan 2 subjektif untuk selepas video ini. Baik, insyaAllah.